Tolak, 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 tolak. Let go! Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sofia Nur Solehatun dalam perkembangan berita jenayah terkini 999. Serai ini juga boleh ditonton di www.tonton.com.my. Guna kata laluan khas untuk masuk ke sarang dadah, Aloma Dolma. Itu password atau kata kunci Mat Gian yang menjadikan tanah perkuburan Cina sebagai sarang penagihan serta pengedaran dadah. Wartawan Arisha Khalil menyertai Op Cegah Khas digerakkan agensi anti dadah kebangsaan bagi menyekat aktiviti terlarang itu di kawasan yang telah dikenal pasti. Betul. Tolak, 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 tolak. Tolak. Ya. Oh, ya. Oh. Tolak. Kenapa ni? Hah? Kenapa? Terputus suratnya. Terputus. Putus suratnya ni. Nah. Kau yang pegang kan? Hah? Kau pegang sini ya? Ha. Kau pegang kawasan ni ya? Kau jaga kau air. Bukan. Saya kerja ambil barang. Habis macam mana tahu ni tempat buka? Masuk saja. Ha? Masuk saja Apa terus. password? Ha? Alma Dolma. Apa password? Alma Dolma. Aloma, Dolma. sudah call ke operator? Belum lagi. Sudah call operator? Ada call tadi ya sebelum sini? Ada call? Ada call operator tak? Ada. Ada jawab tak? Ada. Dia cakap buka sinilah. Ha. Seorang lelaki berusia lingkungan 40-an membongkar kata kunci sebuah markas penagihan yang menggunakan panggilan isyarat Aloma Dolma sebelum menyelusup ke sebuah jerat Cina yang disyaki menjadi sarang si kaki lalok. Pasukan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK melaksanakan op cegah khas bagi menyekat rangkaian bekalan dan permintaan terhadap bahan terlarang serta memusnahkan sarang-sarang penagihan dadah di beberapa kawasan sasaran khususnya di sekitar Selangor. Ekoran itu, pihak AADK memaksimalkan penggunaan drone dengan menjalankan risikan selama sebulan di sebuah tanah perkuburan Cina sekitar Semenyih Hulu Langat yang disyaki antara lokasi panas yang menjadi markas penagih dadah. Betul. Tolak. Ya. Oh, ya. Oh. Tolak. Oh, jatuh. Bang, kuat kau eh. Ha? Ibarat lari tak cukup tanah, dua orang lelaki yang cuba melarikan diri dari sekatan pasukan AADK dengan memecut laju motosikal akhirnya tumpas selepas gagal mengawal kelajuan sehingga terbabas ke bahu jalan. Saya kerja ambil barang. Habis macam mana tahu tempat buka? Masuk saja. Ha? Masuk saja terus. Apa password?
Ha? Alma Dolma. Apa password? Alma Dolma. Kalau cakap itu password, Dia cakap. dia cakap lah mana tempat. Kalau tak ada cakap itu password, Tak ada cakap. dah cakap lah. Berapa tahun sudah ambil sini? Sudah lama juga lah. Ini tempat berapa lama sudah buka? Ini baru 2-3 hari. 2-3 hari. Ha. Yang ambil panas ke sejuk? Panas. Selalu ambil berapa ringgit? 40. Selalu ambil? 40. RM40. RM40. Berapa tiup? Satu paket. Hmm? Satu paket. Sebuah perkuburan Cina yang kita sedia maklum merupakan sebuah kawasan yang sunyi dan laluan yang ada di atas bukit ini difahamkan bukan laluan utama orang awam dan saya difahamkan tempat ini merupakan port penagih dadah untuk melepaskan gian serta dapat mengelakkan dari dekesan pihak berkuasa. Sementara itu, seorang lagi individu berusia 51 tahun mengalami kecederaan di bahagian dahi gara-gara terjatuh dari motosikal sewaktu meloloskan diri apabila panik selepas menyedari kehadiran pihak berkuasa yang bertindak mengepung lokasi sasaran. Siasatan awal mendapati lelaki yang bekerja sebagai pemandu lori ini dipercayai merupakan orang kena pengawasan OKP yang masih berada di bawah pemantauan AADK Hulu Langat sejak awal tahun ini. Selalu datang sini berapa kali? Sekali sehari. Sekali sehari. Biasa tak payah bila pagi. Pagi sebelum masuk kerja. Jangan lari. Habis takut. Nak takut apa? ADK bukan nak buat apa pun. Dah terjatuh dah. Sakit. Kita ADK biasa kita tak ada buat apa pun. Buat rawatan, pemulihan. Itu yang kita buat. Kan? Okey? Kan sebelum pergi kerja ambil dadah sini kan. Tapi tak bahaya ke bawa lori dengan Tak. Dah biasa lah. Dah biasa. So ambil dadah ni untuk buat. Tak pernah tu yang accident, tak pernah. Untuk gian lah, gian. Selain menahan individu yang disyaki sebagai penagih dadah, pihak AADK turut berjaya memberkas seorang lelaki dikenali sebagai penjaga air yang ditugaskan menjaga laluan keluar masuk port serta memerhatikan setiap pergerakan mana-mana individu yang mencurigakan. Okey, apa. Ini dia pergi jalan raya dah. Dia pergi jalan raya. Lelaki berusia 49 tahun ini turut mendakwa sanggup berbelanja sehingga RM500 sebulan bagi memperoleh dadah jenis syabu yang diedar di lokasi sama. Tadi saya tangkap dia duduk mana? Bawah. Bawah. You apa buat bawah? Tunggu orang mari. Pasti. Oh, tunggu orang mari. Ya. Kasih ya. Senang dapat sini ya. Dia tolak mana-mana? Atas ke bawah? Saya tunggu bawah juga. You hari-hari datang sini? Tak lah bang. Hidup saya. Sumpah saya juga. You banyak menipu saya. Tak lah, bang. Sumpah Jadi dia juga. suka orang menipu. Tak. Saya dah cakapnya. Saya pun abang cakap jantan cakap. Saya pun jantan cakap itu juga. Saya rasa tipunya. You tipu saya. Saya bulan ke apa 6 hari 7 hari 1. You cerita banyak pusing punya. Tak lah bang. Saya sudah tunggu you depan. Saya sudah hampir 1 jam depan. Saya tengok you memang di situ. Memang saya dulu sana Tidak, tunggu you dia balik. saya nampak you di depan. 1 jam you di situ. Ya, You panggil orang mari. saya panggil. Saya ingat abang tu. You panggil Bang, orang bang, mari. saya cakap. You panggil orang mari supaya you tahu dia mau beli ataupun tidak mau beli. Bukan bang. You jangan tipu saya lah. Betul dalam. You kumpul orang punya. Salah bang. Seramai 43 lelaki disyaki terlibat dalam penyalahgunaan dadah di Port Aloma Dolma telah berjaya diberkas hasil ketangkasan pihak AADK.
Bukan hanya kawasan sunyi dijadikan sarang penyalahgunaan dadah, malah kawasan terbuka seperti tempat parkir berbumbung di sebuah pangsapuri sekitar Balakong, Selangor turut disyaki menjadi medan penagih dadah melepaskan gian. Modus operandi di kawasan ini disyaki menggunakan taktik menunggang motosikal sambil membuka visor helmet sewaktu tiba di port bagi menjalankan urus niaga jual beli dadah. Serbuan di lokasi ini turut menyaksikan pihak AADK berjaya menahan beberapa individu disyaki terlibat dalam penagihan dadah, termasuk seorang lelaki berusia 44 tahun yang dipercayai sebagai tokan mengedar dadah jenis syabu kira-kira sejak setahun yang lalu. Mana barang? IC je. Barang tak ada. Habis kau tolak barang? Ha? Banyak orang kau punya hisap. Sama duduk. Kita bagi kerjasama. Kita mau tolong you. Apa ikut kau berapa? Apa hal pun tak ada sampai. Sekarang ni kau dalam kawasan operasi, kau masuk port, kau dah kena tahan. Jadi kau kena terima. Ada pengawasan kan? Tahu apa hukuman orang melanggar syarat pengawasan? Tahu apa dia? 3 tahun dan 3 sebatan. Faham? Okey, sekarang ni awak dah kena tangkap. Ikut je arahan. Boleh? Ha? Ada apa-apa masalah lagi? Motor nanti kita akan bawa balik ke pejabat. Dalam pada itu, pemeriksaan dari rumah ke rumah turut diperketatkan bagi memastikan tiada ruang buat mana-mana individu terjebak dalam kancah penyalahgunaan dadah. Secara keseluruhannya, seramai 93 orang disyaki terlibat dalam penagihan dadah telah ditahan di 4 lokasi berbeza sekitar Selangor dalam operasi yang bermula jam 4 pagi itu. Kita buat 3 hari yang melibatkan 562 orang pegawai ADK seluruh negara. Kita gerakkan ni bukan saja di kawasan Hulu Langat saja, tetapi seluruh negara di mana lokasi-lokasi kita tumpukan kawasan-kawasan berisiko tinggi penagihan dadah, penyalahgunaan dan penagihan dadah. Itu sasaran kita. Di mana untuk hari ini saja kita dah tahan seramai 1,205 orang pindaan akta penagihan dadah. Itu adalah fokus utama saya. Di mana kalau kita tengok pindaan ini memberi ruang yang lebih kepada pihak ADK untuk memberikan rawatan dan pemulihan kepada mereka yang terlibat dalam penagihan dadah. Kesan daripada penagihan dadah ni kita tengok banyak keluarga telah rosak. Pelbagai jenis dadah sintetik sekarang. Dan daripada situ boleh memberi kesan kepada kerosakan terutama mental lah. Berdasarkan statistik, daripada 1,205 orang jumlah tangkapan, seramai 695 individu disahkan positif dadah jenis metafetamin, manakala 203 orang disahkan positif dadah jenis opiat dan selebihnya dikesan positif dadah jenis benzo, ketamin serta MDMA. Kita ada pindaan baru-baru ni, 2024 yang baru diluluskan di mana kita akan mula mengesan dan menahan mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan ketum. Kalau sebelum ni, sebelum pindaan, kita tak ada kuasa. So sekarang lepas ni, lepas kita laksanakan ni, mereka-mereka yang terlibat dengan ketum pun kita akan tahan dan berikan mereka rawatan dan pemulihan juga.
Tegas beliau, operasi ini akan sentiasa dijalankan bagi memastikan kemasukan bekalan dadah di kawasan-kawasan tertumpu diputuskan sekaligus memastikan keselamatan masyarakat awam dapat dipertingkatkan. Laporan Arisha Kalim, 999. Tadi prosedur halal tadi tu sangkut dekat checkers tak ada. Lepas sembelih, dia kena ada 2 orang checkers kat situ untuk tengok lepas sembelih tu sembelihan tu betul ke tidak. Tugas pemeriksa di Pusat Penyembelihan Ayam antara syarat wajib sijil halal. Baru-baru ini, sebuah premis penyembelihan di Puchong, Selangor disyaki melanggar syarat pensijilan halal gara-gara tiada pemeriksa atau checker bagi memastikan setiap ayam disembelih dengan sempurna. Itu antara kesalahan yang berjaya dikesan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Negeri Selangor susulan serban yang dijalankan. Saksikan perinciannya disediakan wartawan Ainul Abdul Rauf. Kami sampai tadi 8.10 tadi. Tak ada. Dah setengah jam dah. Dia jadi punca yang terlepas dekat market tu, yang orang tak jumpa tak putus tu, masa checker tak ada tu. Penyembelihan mungkin okey dah. Aduan banyak. Pasal tak apa sembelihan meragukan tu. Memang banyak. Segelintir pengusaha premis penyembelihan ayam yang menjadikan bekalan ayam mentah untuk dijual di pasaran tempatan didapati masih gagal mematuhi prosedur pensijilan halal ekoran ketiadaan checker atau pemeriksa proses penyembelihan. Kegagalan mengikuti standard pensijilan halal Malaysia SPHM ini dipercayai mampu menimbulkan keraguan kepada pengguna sekaligus mengancam ekonomi pasaran ayam tempatan. Menerusi aduan awam, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor bersama Jabatan Agama Islam Negeri Selangor JAIS melakukan serbuan ke atas sebuah pusat penyembelihan ayam di Puchong yang dikesan memproses bekalan ayam dalam persekitaran yang kotor. Tepat jam 8 malam, pasukan pengawal kuasa melibatkan 12 pegawai KPDN Selangor serta 8 pegawai JAIS tiba di lokasi sasaran untuk memeriksa aktiviti penyembelihan yang dijalankan di premis satu tingkat ini. Ini wajib jadi sunat. Itu tak adalah mandatory tak ni, tapi wajib tak okeylah. Tempat yang sunat ni pun lebih better lah. Tapi kalau urat darah tu tak putus, confirm ayam tu cepat busuk. Pemeriksaan awal mendapati sijil halal bagi premis yang mula beroperasi pada jam 7 malam ini dipercayai telah digantung susulan kegagalan menepati kriteria proses penyembelihan semasa sesi audit yang dijalankan pihak JAIS pada bulan lalu. Tapi kalau untuk yang awal tu dia punya premis ini sebab kesalahan kira yang buat dia tadi dia proses kat luar ni. Oh, sebab proses kat luar lah. Dia kena dalam compound dia, kena kat dalam. Sebelum ni ayam boleh dalam ni diangkat masuk balik. Anjing kan anjing banyak sini kan. Anjing bekas. Premis yang menjadi antara pembekal utama stok ayam mentah kepada pelbagai pasaraya terkemuka sekitar kawasan Lembah Kelang ini turut disyaki melakukan ketidakakuran besar gara-gara tidak mempunyai pemeriksa halal atau checker yang ditugaskan untuk memastikan setiap ayam disembelih dengan sempurna. Lebih membimbangkan, ketidakakuran itu dikhawatiri mampu mencetuskan kegusaran terhadap masyarakat jika terdapat bekalan ayam yang tidak diproses dengan betul. Checker tak sampai. Tadi prosedur halal tadi tu sangkut dekat checkers tak ada. Lepas sembelih, dia kena ada 2 orang checkers kat situ. Kalau untuk kapasiti macam ni lah. Untuk tengok lepas sembelih tu, sembelihan tu betul ke tidak. Kalau mana yang sembelihan, kadang penyembelih kadang mungkin dia terlelap ke, kan, dia leka ke apa ke, tak putus. So checker tu yang jadi orang kedua untuk tengok benda tu, so dia boleh asingkan ayam tu. Mana ayam yang tak putus urat tu dia boleh asingkan. Tapi bila checkers tak ada, daripada pukul 7 tadi, kalau dah semua ni keluar, sebab tu yang terlepas kat pasaran yang ayam tak putus tu. Sebab tak ada orang check.
Meskipun dikesan memproses bekalan ayam melebihi kapasiti yang dibenarkan, pengurus premis berusia 30 tahun ini mendakwa hanya mengikuti arahan daripada majikannya. Kapasiti pun dah lebih kan, you pun tahu kan? Lebih. Kalau ikut SOP JAIZ tak lebih daripada 10. Sebab you all dah 15-16 ribu dah. Kilang baru dah nak siap sikit bang. Sikit Yelah, saya baru je. Saya tak nak ulang. Betul-betul. Apa yang mana pada operasi ni. Kita sama je kalau pindah pun kita tetap kena apply barulah. Sejalan tu macam mana pun. Sebab dia dah pindah permis. Alamat dah berbeza. Tak nak dia kena apply baru. Apply baru. Untuk permis alamat yang baru. Ketika pemeriksaan, alat timbang dan sukat yang digunakan di premis penyembelihan ini turut diragui. Ekoran tidak mempunyai sebarang tag yang membuktikan alat timbang ini telah ditentusahkan. Dan perkara ini amat membimbangkan kerana ia dikuatiri mampu mencetuskan penipuan berat timbangan. Menurut pengarah KPDN Negeri Selangor, operasi yang dijalankan bukan sahaja berjaya mengesan kesalahan praktikal pemprosesan yang baik membabitkan aspek kebersihan, malah menemukan 13 tong gas petroleum cecair LPG bersubsidi tanpa permit sah yang digunakan untuk tujuan perdagangan. Telah semak tadi, walau bagaimanapun ketidakakuran yang lain-lain itu menyebabkan sijil halal premis ini ditarik. Jadi saya menyeru agar semua rakyat untuk sama-sama bekerjasama dengan kami melaporkan sebarang ketidakpatuhan di kalangan peniaga maupun di sebarang mana-mana premis perniagaan yang berada, terutamanya di negeri Selangor. Hasil serbuan, pihak KPDN Selangor telah mengeluarkan kompaun mengikut Akta Timbang dan Sukat 1972 selain menyita kesemua 13 unit LPG bernilai melebihi RM1,300 susulan kesalahan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Bagi kesalahan pelanggaran manual prosedur persijilan halal Malaysia, premis tidak lagi dibenarkan untuk menggunakan logo halal bagi tujuan perniagaan. Sebarang ketidakpatuhan serta pelanggaran syarat sijil halal boleh dikenakan tindakan tegas mengikut Akta Perihal Dagangan 2011. Laporan Ainul Abdul Rauf, 999. Susulan kes bunuh melibatkan seorang lelaki tempatan di Lahad Datu pada 31 Oktober lalu, isteri mangsa antara 4 individu yang ditahan polis bagi membantu siasatan. Saksikan perinciannya dalam rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Isteri mangsa antara 4 individu ditahan bagi membantu siasatan kes bunuh seorang lelaki tempatan berusia 51 tahun di Batu 3 Jalan POIC, Lahad Datu. Polis mendakwa telah menerima laporan mengenai kejadian itu kira-kira jam 12.34 tengah hari pada hari yang sama. Laporan telah dibuat seorang wanita yang mengatakan suaminya telah meninggal dunia dipercayai akibat dibunuh. Siasatan awal mendapati kejadian berlaku di Batu 3 Jalan POIC dan kemudian mangsa telah dibawa ke rumahnya di Taman Fajar untuk dikebumikan. Hasil pemeriksaan lanjut, terdapat kesan tikaman dan tetakan di beberapa bahagian badan mangsa. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sehingga kini, polis telah merakam keterangan 16 individu susulan kes buli pegawai Kadet Universiti Pertahanan Nasional Malaysia yang ditekap streka pada badan oleh anggota senior. Streka yang digunakan suspek untuk menekap badan mangsa yang juga pegawai kadet tahun 2 UPNM telah dirampas. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Rusdi Muhammad Isa, 16 individu yang dirakam percakapan membabitkan mangsa, suspek dipercayai pelaku, penuntut dan kaki tangan UPNM. Siasatan lanjut masih dijalankan mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan.
Mahkamah Wilayah Naratiwat membenarkan pihak berkuasa Thailand menahan 6 rakyat Malaysia yang ditahan dalam serbuan di Golok Jumaat lalu untuk tempoh sehingga 3 bulan atau 84 hari. Perintah tahanan diberikan bagi membolehkan polis meneruskan siasatan kes tersebut. Sepanjang perintah tahanan, keluarga suspek boleh memohon supaya mereka dibebaskan dengan jaminan, namun jumlah akan ditentukan oleh mahkamah. Dalam kejadian Jumaat lalu, 6 warga Malaysia termasuk seorang penyanyi dikir barat moden popular telah ditahan di selatan Thailand kerana memiliki 6,000 pil kuda di bandar Sungai Golok. Ke-6 suspek ditahan di sebuah hotel sekitar jam 6 pagi. Dua wanita warga tempatan disyaki cuba menggunakan taktik licik sebelum mencuri 3 botol minyak pelincir di sebuah stesen minyak sekitar Kulim Kedah pada 27 Oktober lalu. Kejadian yang berlaku kira-kira jam 1.45 petang itu berjaya dirakam kamera litar tertutup CCTV premis berkenaan dan mendapat perhatian warga net sehingga tular di media sosial mencecah lebih 300,000 jumlah tontonan. Terdesak pun sebenarnya banyak orang cakap apa, gobok-gobok rezeki yang kita boleh share kan. And then sebagai satu lagi pandangan masyarakat terhadap wanita, pada saya tindakan tu sangat-sangat tak patutlah pada saya. CCTV pun sekarang ni ada banyak macam-macam. So benda tu pada saya untuk peniaga, even peniaga kecil sekalipun perlu ada CCTV lah. Sebab benda ni satu keselamatan untuk peniaga tu juga, dari segi barang dan juga diri dia jugalah. Tak perlu sampai kita nak mencuri dengan rezeki yang kita dapat tu pun, kalau kita nak bagi kat family pun tak berkat lah. Tak berapa beretika lah kan. Walaupun kita tahu orang banyak susah sekarang, tapi sebab dia curi benda tu, kalau dia curi benda makan ke apa ke, mungkin kita boleh consider pasal apa dia buat benda tu. Tapi ni dia curi minyak kan. Itulah benda tu tak patutlah jadi. Dia sebenarnya kan, tak kira what generation pun kan, daripada muda sampai tua kan. Kalau tahu adab, benda ni semua tak jadi. Kalau kita susah, kita minta tolong. Jangan pergi buat benda-benda yang akan merugikan diri sendiri. Memang ada ramai yang nak tolong sebenarnya. Kadang-kadang orang nak tolong ni ramai, tapi mereka tak tahu nak pergi ke mana. Kan? So kalau kita susah, you ask for help. Bagi mengelak daripada dikesan seorang daripada mereka dipercayai berpura-pura bertanyakan sesuatu kepada pekerja premis di kaunter, sementara rakan subahatnya mengambil 3 botol minyak pelincir lalu dimasukkan ke dalam beg tangan miliknya. Daripada kajian, kalau wanita yang berpelakuan sebegini cenderung pada melakukan jenayah seperti mencuri dan sebagainya, biasanya kena diselidiki, mungkin ada masalah ekonomi dan tekanan kekeluargaan. Banyak yang menunjukkan macam wanita ni dia ada tekanan mental menyebabkan mendorong kepada pelakuan itu. Contohnya mungkin ada sejarah trauma, mungkin dia diabaikan dari segi kewangan, pada masa sama disisihkan keluarga, pada masa sama single parent ataupun ibu tunggal, tidak bekerja, jadi dia menjadi marah dan sebagainya dan seterusnya melakukan perbuatan seperti ini. Kalau dilihat corak ni, walaupun berlaku pada golongan lelaki, tapi kepada wanita dia lebih hampir risiko itu jika faktor-faktor sosial, mental health, kesihatan mental ni ada
di kalangan mereka lah. Dua wanita berkenaan dipercayai terus beredar daripada premis berkenaan selepas selesai melakukan pembayaran bagi sebotol minyak pelincir di kaunter pembayaran. Jadi itulah sangat pentinglah supaya kalau kita ada saudara mara ke rakan-rakan ke yang cenderung pada ke arah itu, kita kena bagi nasihat. Dan yalah, kalau tekanan itu suatu punca, dapatkan bantuanlah daripada yang pihak-pihak yang tertentu lah. Sebab semua orang dalam hidup ni akan melalui satu tekanan. Tak ada seorang pun yang akan bebas daripada tekanan. Cuma ada orang tahan menerima tekanan, ada orang yang tak mampu, dia resilient, dia mungkin kurang. Difahamkan tiada sebarang laporan polis berhubung insiden berkenaan dibuat oleh pemilik perniagaan dan isu tersebut telah diselesaikan oleh kedua-dua belah pihak. Apa you fikir? Jangan lari. Duduk tepi, duduk tepi. Duduk tepi. Gunting minyak masak paket bersubsidi dan isi ke dalam tangki IBC. Itu modus operandi sindiket yang menyeleweng minyak masak berpaket di Permatang Pauh, Pulau Pinang. Lebih merisaukan apabila tindakan itu disyaki bagi memenuhi permintaan pemain besar industri. Saksikan serbuan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Pulau Pinang yang dijalankan baru-baru ini. Jangan lari. Duduk tepi, duduk tepi. Duduk tepi. Duduk, kubur. Lagi dalam. Kedai berapa kondisi? 3 tan. Luncik borong. Luncik. Berapa you simpan sini? Bukan simpan. Ini buat apa kat sini? Picap. Ini minyak apa? Minyak. Ini picap. Ini minyak apa? Minyak makan. Minyak masak. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Pulau Pinang berjaya membongkar taktik sindiket memindahkan minyak masak paket bersubsidi ke dalam tangki Intermediate Bulk Container IBC. Sebuah bangsal tersembunyi yang terletak di Permatang Pauh berjaya dikesan pihak KPDN Pulau Pinang hasil risikan yang dijalankan selama 1 bulan. Apa you fikir? Jangan lari. Duduk tepi, duduk tepi. Duduk tepi. Duduk, kubur. Lagi dalam. Okey. Jangan lari. Okey. Duduk. Serbuan jam 12.30 hari itu turut membawa kepada penangkapan 3 warga Myanmar berusia lingkungan 30 tahun yang sedang leka menggunting dan memasukkan minyak paket ke dalam tangki IBC. Menurut pengarah KPDN Pulau Pinang, S. Jagan, serbuan kali ini berhasil susulan pemantauan rapi yang dijalankan sejak sebulan lalu dalam membantras penyelewengan barang kawalan serta membendung kewujudan kartel. Macam ni cuma kita masih lagi dalam siasatan lagi, kita baru tangkap, kita akan buat siasatan lebih lanjut. Cuma kita syaki buat masa sekarang antaranya lah kan, ada banyak kebarangkalian, salah satunya dia mungkin boleh supply kepada industri dengan harga yang lebih tinggi, ada pelbagai industri lah, ataupun juga dia boleh supply juga kepada restoran-restoran yang, tapi semua yang tempat dia supply ni kita sure dia berskala besar sebab dia perlu ambil dalam kategori satu IBC tank ni lah untuk dia gunakan. Dia bukannya macam penjajah goreng pisang yang kecil-kecilan lah. Okay. Hasil siasatan mendapati modus operandi yang digunakan adalah dengan membeli minyak masak paket 1 kilogram bersubsidi daripada peruncit dan pemborong tempatan sebelum menjalankan proses pemindahan ke dalam tangki IBC. Dalam serbuan ini, pihak KPDN berjaya menyita 2,000 kilogram minyak masak termasuk 720 kilogram yang telah dimasukkan ke dalam tangki IBC manakala baki 1,280 kilogram masih dalam bungkusan asal.
kedai berapa kuantiti lesen? Ha? Apa? You punya kedai berapa kuantiti? 3 tan. Luncik tu bro. Luncik. Kenapa you simpan sini? Bukan simpan. Ini apa buat apa kat sini? Pecah. Ini minyak apa? Ini pecah. Ini minyak apa? Minyak makan. Minyak masak. Minyak masak. Dekat mana patut simpan sekarang? You patut simpan dekat mana lesen you? Kedai. Itu kedai. Ini you pindah salah. Menurut SJ Gen, pemilik premis disyaki menjual semula secara haram memandangkan tiada bukti minyak masak yang digunakan adalah bersubsidi kerana telah dipindahkan secara pukal ke dalam tangki IBC. Ini minyak. Baru pecah lalu lah. Ini minyak masak. Dia cepat habis. Tak ada kedai tak habis minyak ni. Tak ada lagi tau. You simpan berapa lama? Kenapa you simpan banyak-banyak? Ini pecah. Kita punya kedai bila jam kon. Orang pergi beli yang bila jam saya kasih. Tak habis saja kata kasih. Ya, banyak lagi. Bukan, dek. Ini suap pecah, dek. Ini suap pecah. Kita kena pilih. Tengok kedai lah nanti. Pergi kedai pilih. Tahu? Kedai pilih. Tak boleh buat keluar ini minyak. Mesti simpan yang kedai. Semakan KPDN mendapati 3 warga asing yang terdiri daripada 2 wanita dan seorang lelaki diupah untuk melakukan kegiatan penyelewengan sejak 3 bulan lalu. Siasatan lanjut dijalankan terhadap 3 pekerja asing yang ditahan, manakala pihak KPDN akan turut mengesan pemborong yang mungkin bersekongkol dengan pemilik premis. So, berapa lama sini sekarang? Kerja mana? 7 bulan. 7 bulan. Kerja mana sekarang? Minimarket. Minimarket mana? Di mana minimarket you kerja? Ini Matambak. Pematambau. Dekat sini lah. Dekat sini lah. Okey. Itu 7 bulan lah. Lepas kerja lain sudah masuk sana lah. So sini ini bukan minimarket tu kan? Tapi ini bos tu sama punya kedai jugalah ni. Sini store ini. Dia suruh di sana buat itu saja. Ini dalam 7 bulan you kerja, berapa kali you sudah mari buat ini macam? Itu saya minimarket saja, saya tak tahu. Ini baru first time you masih sini? Ya. Turis hari ini kena macam ni? Ya. Dia orang pun semua first time hari ini juga? 3 orang pun? Ya. Ya ke? Ya. Tapi dulu tak tahu. Ini you tak tahu lah, ada buka berapa lama you tak tahu juga? Itu tak tahu. Siapa? Ada orang hantar lah pagi-pagi. Ya. Ada orang hantar pagi tadi lah. Tapi bos dia samalah, you punya minimarket dengan mini sini samalah. Tak apa, kita akan siasat lanjut lagi. Kerja orangnya dia buat kerja saja, itu saja. Lain saya tak tahu. Hasil pemantauan KPDN, nilai rampasan di lokasi ini dipercayai mampu menampung keperluan lebih 1,000 isi rumah. Yang kesukaran kita ni kalau macam ni disembunyikan di store haram and everything, kita perlukan bantuan pelbagai pihak jugalah, bukan hanya pihak KPDN. So kalau ada mana-mana pihak publik dia syaki apakah, benda-benda ni semua akan bantu yang mengatasi kekurangan sumber yang ni, minyak paket ni lah. Kalau semua ni tengok, ini baru kita tangkap untuk sehari 2,000 kilo. Patut 2,000 kilo boleh bantu berapa banyak isi rumah lah kan. You just imagine lah berapa lama dia dah buat, berapa banyak yang ni. Ini baru satu lokasi. So kita di pihak KPDN Pulau Pinang, under inisiatif kita Gempur, kita memang akan selepas diesel dah mula kurang, kita punya tumpuan ni akan ke arah benda-benda kawalan bersubsidi yang lain lah. Susulan operasi yang dijalankan, pemilik premis dikenakan tindakan di bawah Seksyen 19 Akta Kawalan Bekalan 1961. Laporan Haris Farouk Alex 999. Terima kasih bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk catch up semula siaran 999 di aplikasi Tonton dengan memuat turun dan langgan sekarang. Kini Tonton juga boleh dilayari di Smart TV. Dengan itu kita jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.